yang kita nak kena cari. Kata para ulama, antaranya almarhum Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, dia ada buat satu kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha. Beberapa persoalan-persoalan yang sering ditimbulkan masyarakat, beliau jawab. Beliau ni asal daripada Mekah. Saya pernah berjumpa dengan dia dan dia beberapa kali pernah datang ke Negeri Sembilan. Almarhum ni hebat, seorang ulama hebat. Kata dia, inna tabaruka laisa huwa illa tawassulan ila Allah subhanahu wa ta'ala bizzalikal mutabarrak bihi. Sesungguhnya mencari berkat itu perlulah dilakukan. Sebab berkat ni adalah perantara kita nak memohon kebaikan daripada Allah melalui sesuatu. Tuhan dia sekarang ni berkat, dah ditarik dah. Payah dia nak cari berkat. Itu yang kita makan jadi sakit, kahwin, orang lain kahwin, orang kita pun kahwin tapi rumah tangga tidak tenteram. Berkat itu dah ditarik. Sudah ditarik. Maka kata ulama, berkat ini mesti dicari. Proses mencari berkat dipanggil tabaruk. Tabaruk ni mencari berkat. Macam contoh, orang selalu cari berkat dengan para ulama, asatizah, para ustaz. Orang selalu cari berkat. Macam penceramah, ada setengah orang dia cari berkat dengan penceramah. Tapi saya ni penceramah, tapi sebab saya ni kebetulan nama saya tak ada al-al di belakang, Badlisyah al tu ke al ini ke tak ada, itu yang kurang sikit orang ambil berkat tu. Kalau tidak sampai ke sini duduk ni, pegang kursi macam-macam ni. Saya nak ada al buat apa? Saya dah Al-Laudin dah, ada nak buat al, banyak nak al lagi. Tapi dalam tak ada al tu pun ada jugalah sesat 2-3 orang cari berkat. Saya pun tak faham. Habis dia ceramah, air tak habis, dia terjun piu gitu. Buat apa ni? Minum air ustaz. Ada tisu dalam. Oh tak jadi. Ambil berkat. Ada sekali nak makan nasi, dia bawa pinggan nasi kosong. Ustaz tolong gaul. Afzal, ambil berkat. Gaul kalah sikit. Macam-macam lah perangai orang. Cuma baru ni lah saya pergi ke Johor. Itulah kali pertama saya menengok penganjur surau tu dia makan nasi ayam. Makan nasi ayam. Jadi ada tak habis sikit ayam-ayam tu. Yang budak setiausaha surau ni, ustaz minta izin ya. Nak minta izin apa? Dia pun ambil pinggan saya, dia makannya ayam yang saya tak habis. Kata kau ni janganlah buat perangai begini. Ambil berkat kata dia. Ambil berkat suruh doa sudah, janganlah buruk sangat rupa. Tak ada orang dia nak begitu. Kadang kami para ustaz, orang ambil berkat, bawa air sebotol. Ustaz tolong jampi air sikit. Kenapa? Anak nak exam ni, nak periksa ni, nak bagi terang hati sikit. Oh boleh. Tapi saya lah ya, kalau orang minta air jampi sebotol, rugi lah. Daripada buat jampi sebotol, baik ajak saya datang ke rumah. Datang ke rumah, jumpa anak dia, tanya apa masalah, gini. Sebab kalau sebotol air, habis-habis lah. Kalau saya datang rumah, jangankan sebotol air, tangki air dia saya boleh jampi. Ajak budak tahfiz 10 orang nongkrong itu, bismillah ramai-ramai, ludahkannya, barakah. Kalau tak ada tangki, kowe pun jadi, mesin kowe itu. Hari-hari buat Milo pun pakai air jampi. Tak, bukanlah nak meremehkan, tidak. Tarik, kena cari. Soalnya nak cari macam mana? Pertama sekali, ada berkat yang kita dapat dengan ucapan ataupun amalan mulut kita. Apakah contohnya? Zikrullah. Berzikir banyak-banyak boleh mendatangkan keberkatan. Apa zikir yang terbaik sekali? La ilaha illallah. Itu zikir terbaik. Kemudian apa lagi? Astaghfirullahalazim. Zikir istighfar ini jarang orang Melayu amalkan, tetapi sangat bagus kalau jadi amalan. Sebab Nabi sendiri berzikir atau astaghfar ini lebih pada 100 kali satu hari. Jadi amalkanlah. Apa fadilat? Dulu ada satu orang ulama, Imam Ahmad bin Hanbal namanya. Dia pergi ke satu kampung singgah semayang. Orang kampung tu tak kenal dia ni imam besar. Padahal kampung tu pakai mazhab dia. Dia ni jenis tak popular, tak ada Facebook, tak ada Twitter, tak ada Instagram, dia tak popular, dia tak ada follower, tak ada YouTube channel pun tak ada, apa pun tak ada. Dia orang tak apa kenal dia. Orang kenal hasil kerja dia.
Kebetulan dia penat, dia baring, nak terlelap. Datang AJK masjid. Encik, sini bukan hotel ya. Kalau nak tidur keluar, kami nak tutup pagar dah ni. Dia tak tahu ni Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, sorry. Ahmad keluar jalan, cari mana tempat penginapan. Berselisihlah dia berjumpa dengan satu orang penjual roti, pakcik. Pakcik ni orang berniaga, mulut ramah, tegur. Ni datang pada mana malam-malam ni, rasa bukan orang sini ni, gini ni. Dia pun ceritalah, saya begini. Okeylah, dia pun bercerita masalah dia nak cari tempat tidur. Tadi tidur di masjid tu halau. Pakcik tu jawab, oh memang AJK masjid lantikan baru ni memang garang-garang sikit ni, memang tak tahulah, memang hangin satu badan. Kalau salah parking dia siram motor kita dengan air. Ni masjid yang di Baghdad lah, bukan di sini. Lantikan baru. Dia memang hangin sikit lah. Tak apalah encik, tidur rumah saya je lah. Berapa hari nak rehat lah. Saya anak-anak dah tak duduk sekali, dah besar-besar. Saya dengan isteri je. Terima kasih lah pakcik. Pakcik ni berjalan balik. On the way balik, dia tengok Imam Ahmad tengok pakcik ni mulut tak berhenti berzikir. Tak tahu apa zikir. Sampai di rumah, siap-siap nak tidur, dia bertanya, pakcik minta maaf, sepanjang jalan saya tengok pakcik macam membaca zikir. Zikir apa? Oh, saya suka amal istighfar. Bagus ke istighfar ni? Uish, dia kata bagus. Setakat ni apa yang saya minta semua dapat. Mustajab doa. Wah, bagus pakcik ya. Semua minta dapat, semua kecuali satu doa saja. Doa apa yang tak lulus? Saya dari dulu berdoa, ya Allah, kasih canlah satu kali Imam Ahmad bin Hanbal datang aku punya rumah, minum kopi, makan nasi, tidur, mandi apa semua. Tuhan tak lulus. Agaknya benda tu mustahil agak kan. Kata Imam Ahmad, pakcik, saya lah Ahmad bin Hanbal. Menangis pakcik tu, ya Allah, mustajab doa. Bayangkanlah siapa sangka penceramah tidur rumah kita, tak pernah disangka. Macam perempuan di belakang minat sangat dengan ustaz misalnya. Ustaz mana? Minat dengan Ustaz Kazim misalnya. Selalu berdoa, ya Allah, bagilah peluang Ustaz Kazim tidur rumahku sekali ya Allah. Benda tu mustahil. Tapi sebab kita selalu istighfar, manalah tahu dia on the way nak pergi Rembau ke mana, tayar Alphard dia pancit depan rumah kita, pum. Hei Ustaz Kazim, pancit lah pula. Kata orang Perak. Melah teman nak tidur di rumah boleh ke? Boleh lah. Nah, ini Tuhan menyatu lah. Mesti mau banyak istighfar. Itu yang pertama, banyakkan zikir dan membaca Quran. Yang kedua kata ulama, carilah berkat dengan perbuatan amalan anggota badan. Apakah dia? Nombor satu, talabul ilmi, datang menuntut ilmu. Makasihlah tuan-tuan datang menuntut ilmu pada malam ni. Walaupun esok cuti, kita pun dah janji bawa anak makan ayam ke apa, ke adalah janji-janjinya. Tapi tetap mencuri masa datang, kita nak mendengar sepotong dua ayat Quran dan hadis. Mudah-mudahan balik bawakan keberkatan. Tapi ingat, saya selalu pesan pada rakan-rakan penceramah, engkau orang selalu pesan orang supaya datang majlis ilmu. Tapi pastikan majlis tu biar majlis ilmu betul. Kalau kau ceramah 1 jam, sepotong hadis, satu Quran pun tak ada, itu bukan ceramah untuk ilmu. Itu berborak namanya. Kurang-kurang mesti ada 1 ayat Quran, 1 hadis. Sebab Quran dengan hadis ni barakah. Kita dengar berkat, membaca pun berkat. Sebab itu hadis itu sendiri ada berkatnya. Kalau di India, kalau dia pergi orang dah nazak nak mati, macam kita kalau orang nak mati, kita baca Yasin. Orang Islam di India tak, dia baca hadis. Buka hadis 40, orang tu dah nazak. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu illa wa rasuluhu fa hijratuhu illa rasuluhu. Absen kau baca hadis, baca Quran lah. Quran pun boleh, hadis pun boleh. Tanya absen kau baca hadis. Ini hadis barakah. Apa barakah? Ini ambil kemuliaan dari lisan lidah Nabi SAW. Sebab itu dia orang sangat menjaga hadis. Sebab itu majlis ilmu mesti mau ada hadis, mesti mau ada ayat Quran. Baru dia jadi majlis ilmu yang barakah. Yang kedua, sembahyang solat berjemaah. Yang ni saya akan terangkan kemudian. Sembahyang jemaah ni dia ada keberkatan dia. Kemudian ada kata ulama, berkat yang boleh kita capai menerusi keadaan-keadaan tertentu.
Contoh, makan secara berjemaah. Lepas majlis kita ni kan ada makan. Ada tak? Kan tak ada kan, pada pandai aku buat iklan tu pun tak ada. Ada tak? Ada. Tapi kalau nak barakah, makanlah ramai-ramai. Makan barakah ramai-ramai. Sebab itulah kita ni tak tahu Negeri Sembilan, saya tak pasti budaya. Kalau Johor, itu memang makan dalam dulang betul. Dia ada barakah dia lain lah. Macam saya di Pahang tak boleh nak buat budaya tu lah, tak boleh lah. Dulu masa saya jadi kadi, pergi negeri orang tengok, oh ini bagus sebab pakai dulang, lagi jimat. AJK tak letih, urus dia. Sebab habis majlis, dia orang lipat plastik, buangnya. Tak payah nak satu-satu nak basuh pinggan. Jadi saya pun cadang, keluar duit beli dulang. Bila kita taruh 30 bubur nasi, bubur lauk apa semua, time makan semua pandang macam ni. Dia orang tak biasa, orang Temeloh tak biasa. Dia cari geng dia. Mana taman perumahan sama dengan aku dia cari. Kena yang duduk depan bangla, pandang lauk je tu. Kerah nak makan. Dia jadi geli. Orang Pahang tak boleh. Negeri Sembilan saya tak tahulah boleh atau tidak. Johor dia okey. Tarik sana, tarik sini. Tapi kalau di Johor, ni tuan-tuan kena tahu dia kalau musim maulid, dia kan maulid dia 4 bulan. Lagi lama pada Hadramaut lagi 4 bulan sambutan dia. Dia makanan masa Maulidur Rasul dia panggil berkat. Jadi kalau kita makan 4 orang satu dulang, nasi ambeng biasanya, nasi ambeng Jawa punya. Duduk 4 orang. Baca doa, bismillahirrahmanirrahim, barik lana fi ma razaq. Tiup berkat. Dia makan 3 suap je. Wom. Lepas tu bungkus lah. Berebut orang nak mengambil bawa balik bontrot ni atau berkat ini. Bahkan anak dan isteri di rumah memang menunggu nak berkat ini. Budaya tu tak ada tempat kita. Saja kenapa dia orang berebut pula? Sebab makanan ni maulid. Lepas tu didoakan, ada selawat lagi. Yang doakan kiai. Berebut dia orang. Luar biasa betul. Dia nak mengambil berkat makan berjemaah itu. Saya mula-mula dulu ceramah, saya tak tahu budaya itu. Orang hidang taruh depan kita. Dah ceramah sejam lebih. Kebuluh lah kan. Licin sampai ketinggal tulang lah. Membujur lalu melintang patah. Krak. Imam tu pandang kelip. Maksud tak reti lagi. Dia nak mengambil barakah makan berjemaah. Yang kedua kata ulama, ambil berkat dengan memakan makanan tertentu. Baik itu ada beberapa makanan tertentu elok disimpan di rumah kita. Jangan tunggu Ramadan je, bulan lain pun boleh. Pertama sekali minyak zaitun. Yang kedua susu. Susu kena sentiasa ada. Yang ketiga habbatus sauda. Yang keempat kurma. Kurma tak kisahlah kurma apa. Kurma ajwa ke, rutop ke. Dia orang Melayu tak apa kenal kurma. Orang Melayu sebab kurma ni buah-buahan negara Arab. Kita kenal kurma 2 saja. Pertama kurma Yusuf Tayyub dengan kurma free. Itu je yang kita kenal. Kurma lain kita tak kenal. Dan ada 5 buah-buahan yang elok disimpan di rumah kerana ia adalah buah-buahan surga. Pertama pisang, yang kedua anggur, yang ketiga buah delima, 4 zaitun dan yang kelima air zam-zam. Kena sentiasa ada stok di rumah. Itu berkat tu, berkat. Minum air zam-zam, rasa dada macam sakit-sakit. Meninggal aku malam ni kan. Ambil zam-zam. Bismillah, ya Allah, janganlah mati pula ni. Minum. Berkat insya-Allah. Air zam-zam ada berkat. Yang keempat, kata ulama, ambil berkat daripada waktu-waktu tertentu. Contoh, 24 jam Allah Ta'ala bagi, ada masa poin-poin tertentu tu berkat tu. Tinggal kita cari saja. Pertama sekali, setiap akhir waktu kita semayang, iaitu sebelum salam. At-tahiyatum barakatuh salawatu thayyibatu lillah sampai habis. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi, bacalah doa. Bacalah doa. Nak baca doa apa? Doanya banyak, tapi yang Nabi doa, minta jauh dari fitnah Dajjal, minta jauh fitnah kubur. Jangan doa cakap Melayu, batal lah semayang kita. Doa yang doa maksur, minta jauh daripada godaan Dajjal. Begitu juga ketika azan berkumandang. Itu waktu berkat itu. Sebab itu ada orang berhujah, salah ke kalau bercakap time azan? Bukan masalah salah tak salah. Memang nak cari dalil susah. Tetapi waktu azan tu berkat. Kalau kau bercakap mengarut, rugilah.
Kalau kau berdoa, banyak manfaat. Waktu orang tengah berkumandangnya azan itu. Begitu juga ketika hari Jumaat misalnya, ataupun ketika hari Arafah misalnya.